Ni, saya bukan orang di sini, saya orang Ipoh. Ipoh Mali taklah sombong. Ustaz dengar dah yang bunyi meletup. Pum, dengar. Saya tengah mengajar. Bunyi apa Ustaz? Mana saya tahu. Ada yang kata batu kuari lah. Ada yang kata bunyi meletup ke betobang supersonik lah. Ada yang kata hujan lah. Tak tahu, saya tak tahu. Dia berlaku setiap 6 tahun. Dulu dah berlaku dah. Bulan Oktober. Tu nama dia apa? Tragedi Oktober nama dia. Asal Oktober je bunyi meletup. Tapi sekarang tak tahu apa dia. Saya pun tak tahu. Memang bunyi kuat. Bung, bergegar cermin kita. Tapi tak tahu. Kuari kata kami tak letup. Askar kata kami tak buat ujian. Polis kata kami tak buat apa. Tak ada. Ini kekal misteri. Okey. Nama dia apa? Misteri Mimpi Syakilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam satu hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama dia as-sihhah wal faragh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya daripada Nabi SAW, Nabi ada menyebut ni'matani, ada dua nikmat yang mana kata Rasulullah manusia suka menjadikan dua nikmat kita ini berlalu begitu sahaja, disia-siakan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua benda ini kebanyakan manusia suka mensia-siakan dia. Bahasa kita suka mensia-siakannya. Apa dia? Yang pertamanya ialah as-sihah, sihat, wal faragh, dan lapang masa. Dua nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Banyak tuan-tuan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Kalau nak kira, tak terkira kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi Nabi sebut dalam hadis ni nikmat dua yang Nabi sebut. Pertama, nikmat sihat. Orang akan merasai nikmat sihat itu bila? Bila sakit. Bila sakit baru, ya Allah. Waktu sihat lupa. Nikmat sihat dia akan hilang. Macam-macam benda dia biarkan hilang begitu saja nikmat sihat. Bila dia nak rasanya sihat tu, tunggu dia sakit. Baru dia terasa nikmat tu. Nikmat ada gigi. Lupa. Dah tak ada gigi, sakit gigi baru menung. Makan apa pun tak sedap dah. Gigi tak ada. Habis belah sini, habis belah ni, tak ada apa. Tinggal dua depan. Main apa? Nak kunyah tak ada gigi. Main bola. Wing kanan, tolak wing kiri, gol. Telan terus. Kunyah apa pun tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi kita peringatan. Supaya kita ni ingat kepada dia. Apa peringatan dia? Sakit. Sebab banyak orang bila dia sihat, dia lupa. Bila sakit, dia banyak sebut nama Allah. Nak bangun dari kerusi, Allah. Nak duduk atas kerusi, Allah. Nak berbaring atas katil, Allah. Nak bangun, isteri nak suap bubur, Allah. Nampak? Lagi panjang Allah. Cuba sihat. Futsal sana, futsil sini. Sihat. Right sana, right sini. Sihat. Orang naik motor, orang naik kereta. Dalam motor, dalam kereta, apa orang buat? Waktu memandu tu adik. Waktu driving tu. Waktu kita duduk sebelah. Waktu kita duduk belakang dalam kereta. Apa yang kita dengar? Buka lagu. Relax. Santai. Bawal lah. Aku pun relax. Padahal waktu bawa kereta. Waktu bawa kenderaan. Adalah waktu yang paling berisiko tinggi nak mati. Terlelap sedikit saja dalam parit. Terlelap sedikit saja bawah lori.
Kadang kita tak silap, orang lain yang silap, mati kita. Tapi berapa ramai yang ingat Allah waktu sihat-sihat duk naik motor. Waktu dalam kereta tu yang dia ingat ialah lagu. Ni dia, manusia lupa. Padahal berapa ramai yang mati, tuan-tuan. Tahun lepas saja yang mati kanak-kanak, anak-anak remaja, budak sekolah yang terlibat dengan kematian maut saja 700 orang. Belum masuk lagi kematian biasa di jalan raya 1000 dalam setahun. Allahu Akbar. Ni nama dia, manusia suka lupa tentang nikmat. Nikmat apa? Sehat. Ada orang main bola, lutut dia pergi ke belakang. Kepala lutut tu pusing ke belakang. Doktor jenuh pergi ke depan balik. Bayangkan tuan-tuan, kepala lutut ke depan, kepala lutut dia ke belakang. Tak sampai Piala Dunia pun. Menang pingat emas bukan C pun tak. Tapi kepala lutut hilang. Ada yang dibuang kepala lutut, ganti besi pula. Kena tackle. Main apa? Bola sepak 7 sebelah. Merebut piala yang berhormat. Tak paksa tuan. Ada ni tuan-tuan yang sehat ni duk lepak tak habis-habis. Kerja dia lepak. Kata Rasulullah, nikmat itulah yang manusia sia-siakan. Sedangkan bila datang sakit, bila datang tua, bila datang tak larat, berapa banyak boleh sembahyang. Waktu sihat, sembahyang banyak boleh. Waktu sakit nak sembahyang berapa rakaat. Surau cantik, aircon ada, kipas helikopter ada. Kapek cantik, tandas bersih. Allah, saya datang surau tuan-tuan di sini bangga. Rasa banggalah ya Allah, nikmat Allah hadza min fadli rabbi ni Allah tuan-tuan. Seronok. Tapi kalau kita sakit, duk stroke di rumah. Kamu pergi ke semalam, so Ustaz Kazim datang, pergi kat Gaya. Ramai korang, ramai. Kamera saja 8. Aku tengok kamera, bukan tengok muka dia. Sejuk ekornya, kapeknya cantik, suraunya banyak pipa, tak ada sejuk, tak ada panas langsung. Apa yang Kak Gayah tu boleh buat? Kawan dah stroke. Tapi sayang, waktu kita sehat, kita tak nak imarahkan. Nabi kata, kalaulah kita tahu kelebihan ni, kita sanggup cabut undi. Apa dia? Nak datang untuk saf yang pertama. Ni, nak dapat saf yang pertama ni, kelebihan saf yang pertama, kalaulah kita tahu kelebihan dia, berebut. Bila dah ramai sangat nak ambil saf pertama, apa nak buat? Cabut undi. Siapa dapat? Duduk depan. Sekarang ni tuan-tuan, tempat yang sentiasa kosong, surau masjid. Siapa nak saf ke depan, silakan. Tak ada siapa kacau, silakan. Tapi kalau konsert, 1000 bayar. Tak ada siapa pengurusi masjid. Mana? Sarpan, 2000. Agak-agak aku jadi pada pengurusi surau. Sarpan, 2000 boleh sarpan. Tobat lahum, orang tak datang lah. Tapi tuan-tuan, konsert 10,000 pun orang bayar. Tiket konsert 5,000 pun orang bayar. Yang kedua, kata Nabi, kalaulah kamu tahu kelebihan subuh, kalaulah kamu tahu kelebihan isyak berjamaah, merangkak datang daripada rumah. Kelebihan adik, semayang isyak berjamaah adik, sanggup datang merangkak, nak tengok kelebihan dia. Tapi hari ini yang manusia sanggup berebut apa dia? Berebut nak beli iPhone. Wow. Besok buka kedai pukul 9, 5 petang ni dah beratur dah. Bawa tilam pergi tidur. Pasal apa? Nak dapat iPhone. Sanggup dia. Padahal iPhone ni bayar, bukan free. Tetapi kadang-kadang kelebihan yang Allah bagi pada kita,
Surau dekat dengan kita, masjid dekat dengan kita, pengajian banyak dekat dengan kita. Kita tak terbit datang pun, tak turun keluar pun. Ada bagi alasan kata tak payah ke masjid pun tak apa ustaz. Kenapa? Dia orang buat live. Surau buat live, surah Ar-Rahmah buat live. So pakcik, kami berdua sama isteri tengok di rumah lah ustaz. Oh, buat apa datang dah. Tak datang dah. Itu pakcik sebenarnya Jumaat di mana? Di rumah juga. Oh, sudah ustaz. Kami ikut live surau buat live Jumaat, suami ikutlah kita ni. Ah, sudah ni parah ni tuan-tuan ni. Sebab tu kamera kita ni pun ada faedahnya. Kadang-kadang kamera ni pun menjadikan orang tak datang. Ni pun parah juga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom Allah Ta'ala bagi kita sihat, kita rebut peluang. Sebab kita tak tahu bila masa kita sakit. Anytime. Mati pun adik, kita tak tahu bila masa mati. Sebab itu Allah Ta'ala kata, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Sebab Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Syurga tu Allah Ta'ala bagi pada kita seluas langit dan bumi. Maknanya muat. Surau tuan-tuan ni, kalau agak-agak datang lagi 4,000 orang muat. Ni hak sekarang dia pun tahu apa nak muat lah. Tu yang ada yang tak datang. Kenapa tak datang semalam? Tak muat. Ai, datang belum. Nampak benar nipu tuan. Kak Som, nu nampak tak Kak Leha, betul-betul duduk depan pintu. Nampak muka dia, nampak tuan. Sebab apa yang Kak Leha duduk di muka pintu? Sebab dah tak muat. Kalau lah abang-abang kita nak datang lagi 100-200 orang, tak adalah tuan-tuan, duduk di luar. Duduk luar kemah. Agak-agak syurga macam ni tak? Malaikat tunggu dekat pintu syurga. Minta maaf, syurga penuh. Minta maaf, syurga penuh. Tak boleh masuk dah, penuh, full house. Ada tak dialog tak? Skrip tu ada tak? Makcik ni kata, tolonglah malaikat. Seorang je untuk makcik masuk syurga, takkan tak muat. Makcik faham dah makcik, syurga penuh. Nampak orang yang hujung, yang last kali pun punggung dia betul-betul dekat sliding door tu makcik. Nak tutup tang mana lagi makcik? Makcik datang pada nilai jauh ni. Ha? Nilai ke tak bernilai ke tu masalah lain makcik. Syurga penuh. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Tuan-tuan, dialog tu tak ada tuan-tuan. Syurga ni muat. Jomlah masuk syurga. Jom ajak masuk syurga, muat Kak Som. Ini pun kadang-kadang kita takut juga ustaz. Asal cerita je, neraka kau. Ya Allah. Macam neraka tu pak saudara dia punya tuan. Semuanya neraka semua. Aduh. Allahu Akbar. Syurga ni tuan-tuan, kalau semua orang tak ada sepak, tak ada dosa masuk syurga, agak-agak siapa yang masuk syurga? Kalaulah syurga tu hanya untuk orang yang tak ada dosa, agak-agak siapa yang boleh masuk? Nabi Muhammad. Kita semua ni tak layak. Dosa punya banyak, tambah tukang cakap lagi banyak dosa. Hak tukang buat gaya ni wallahualam, dia tak cakap apa, tak ada dosa, doa itu ya, dia tak ada dosa. Sebab itu kita ni semua pendosa. Taubatlah. Kita ni ada dosa, taubatlah. Allah suka orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat, Allah suka orang yang bersih. Masuklah syurga. Jom tuan-tuan, kita ajak orang masuk syurga. Buka peluang jalan untuk masuk syurga. Cerita pada orang bahawa syurga tu luas. Muat kita masuk. Siapa pun boleh masuk. Warna apa pun kulit, bahasa apa pun awak pakai, kita boleh masuk syurga. Sebab itu Allah Ta'ala kata, fastabiqul khairat. Bersegeralah buat ibadat. Allah kata bersegeralah taubat. Sebab syurga yang Allah nak bagi pada kita ni seluas langit dan bumi.
Ada pula orang kata, oh, luas langit dan bumi Ustaz ya? Ya, oh, maknanya syurga tak luas ya. Kenapa tak luas pula? Ada seluas langit dan bumi besar mana je Ustaz? Bumi ni Ustaz, saya belajar, dia punya diameter dia Ustaz, 16,000 kilometer je Ustaz. 16,000 kilometer daripada timur ke barat, utara ke selatan, 16,000 je Ustaz. Maknanya nak pergi ke Mekah 8,000 km. Lagi sekali 8,000 km dah keliling bumi dah. Kecil je syurga Ustaz. Nah inilah dia tuan-tuan. Kita hari ni tak baca mengikut hak Allah bagi. Kita baca yang ikut orang Yahudi baca. Dah kata dah Yahudi itu musuh kita. Yang duk percaya dia ambil silibus pada Yahudi itu buat apa? Kemudian nak perang dengan Yahudi. Pirah. Pelajaran kamu pun ambil pada Yahudi. Pelajaran kita, silibus kita pun ambil pada Yahudi, tiba-tiba nak perang dengan Yahudi. Ajak boikot, renti je lah tuan-tuan. Bila masa kami ikut Yahudi Ustaz? Abang belajar apa? Saya belajar lah. Manusia asal daripada apa? Daripada asalnya beruk lah, dia macam jenis beruk lah. Itu Yahudi punya ajaran. Islam aja manusia pada Adam. Adam daripada tanah. Masa bila Adam daripada beruk? Quran kata manusia dari Adam. Adam daripada tanah. Khalaqahu min turab, dari tanah. Tapi kita belajar manusia asal daripada beruk. Setinggi-tinggi darjat manusia direndahkan oleh manusia Yahudi. Dan kita percaya pula. Belajar pula. Ni tulang rangka ni tengkorak beruk ni, manusia purba ni, manusia 50 juta. Ni manusia ini, manusia ini. Lah. Mengaku pula pada beruk. Kalau tuan-tuan mengaku pada beruk, tak apa. Saya panggil beruk. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan pun marah. Tapi kalau saya sebut, tuan-tuan, anak-anak cucu Adam yang dihormati. Kita pun bangga. Kita keturunan Nabi. Yang kita percaya kita keturunan beruk tu siapa? Yang mengatakan bahawa bumi ni kecil, Yahudi. Padahal Allah Ta'ala sebut, ya Quran ni sebut, syurga ni luas. Syurga ni seluas langit dan bumi. Makna bumi ni luas, langit tu meluas. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, kita tak tahu. Bila masa kita nak sakit. Sementara tengah sihat ni buat ibadat. Ustaz, buat ibadat ni kena berhenti kerja kan Ustaz? Tuan-tuan sini cikgu sekolah. Nama apa? Cikgu Syahri. Berhenti dah kerja. Duduk di masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa berhenti kerja Cikgu Syahri? Kan kerja cikgu bagus. Ustaz Kazim cakap, bersegeralah buat ibadat. Saya takut saya sakit, saya mati, tak sempat buat ibadat. Itu yang tu saya berhenti kerja. Habis itu cikgu makan apa? Gaji tak ada. Ulat dalam batu pun ada rezeki Ustaz. Takkan manusia tak ada rezeki. Bang, kalau jadi ulat senang bang. Ulat bang, dia tak makan nasi. Kambing perak pun dia tak makan. Ulat tak bayar sewa rumah. Ulat tak bayar bil elektrik. Senang jadi ulat. Rezeki dia banyak mana sangat. Sebutir nasi tu, mau dia boleh makan sampai setahun. Dan dia umur tak panjang bang. 2-3 hari dia mampu ya. Kalau abang kata, wah Allah Ustaz, ulat pun dapat rezeki Ustaz. Memang ulat dapat rezeki. Dia bukan cari duit ke anak dia. Dia bukan nak bayar bil elektrik, bil air, apa semua, cukai lah, apa semua tak bayar. Kalau abang kata, Allah ayam tu pun Ustaz, kaih pagi dapat kaih. Kalau jadi ayam, senang. Ayam cari rezeki senang. Kaih jumpa, kaih jumpa. Abang cuba jadi ayam tengok. Buat apa mat? Kaih sekokok jumpa. Tobatlah home tak jumpa. Rezeki abang dah ada sebagai cikgu. Jadilah cikgu yang baik. Jadilah pekerja yang baik. Jadilah orang yang baik. Buat amanahnya, tak rasuahnya, tak curi tulangnya. Itulah ibadat. Amalan juga. Ya abang berhenti kerja. Buat apa? Tak, kalau saya berhenti kerja, apa masalah Ustaz? Tak ada masalah tu pula kat abang. Bukan saya susah. Tuan-tuan yang saya hormati, bukan maknanya bila dan buat ibadat ni tutup segala. Isteri tinggal, anak tinggal apa semua, duduk di masjid. Zikir je.
Makan, saya puasa. Tak ada rezeki, saya makan. Tak ada, habis. Anak je mana? Anak isteri saya jaga. Isteri anak saya jaga. Kata abang tak buat apa? Saya tinggal terus. Hai, tak boleh bang. Apa tak boleh pula Ustaz? Nabi Muhammad pun tinggal isteri dan anak dia. Nabi naik Gua Hira. Nabi pun duduk dalam Gua Hira, tinggal isteri dia. Saya kira baik lah. Saya tak naik gua. Saya main masjid. Oh, sudah. Ni pun terlebih mengaji kan tak? Tuan-tuan, macam-macam jenis pemikiran zaman sekarang. Sementara otak tengah sihat ni tuan-tuan, buatlah ibadat. Sebab kita tak tahu bila otak kita biur. Kita tak tahu. Saya baru 24 Ustaz. Bila nak biur ni? Saya tak nyanyuk lagi Ustaz. Hai, jangan cakap bang. Otak kita ni bila masa boleh biur. Pergi masuk bilik air. Licin, terpijak sabun, gedebuk, jatuh atas lantai. Ni. Kita ingat mercun, meletup. Rupa kepala orang. Bawa ke hospital, koma 4 hari. 4 hari koma. Hari kelima baru jaga. Mata lipok. Isteri kata, abang ni saya ni bang. Saya ni siapa? Oh sudah. Isteri pun dia tak kenal. Sekelip mata. Pengurusi datang jumpa dia. Imam, ni saya ni Imam. Pengurusi surah Ar-Rahmah. Rahmah tu apa? Oh sudah parah. Datang pula grup-grup marhaban, makcik-makcik ni datang. Diketuai oleh Janda Leha. Ustaz, ingat tak ni Kak Leha marhaban? Ingat. Oh ingat pula. Janda dia ingat, isteri dia lupa, tu imam dia lupa. Allah, ni kawan sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu kita tak tahu bila masa kita nak hilang ingatan, bila masa kita nak sakit, sementara tengah sihat, jom buat ibadat. 2 kata Nabi. Yang kedua, nikmat yang suka kita lupakan ialah nikmat lapang. Nikmat lapang masa. Apa dibuat? Main handphone, main TikTok, main Facebook, buka buku, main toktik. Orang lain tidurlah kak oi. Tidur tu nikmat. Tapi akak-akak shopping 2 pagi. Cari tudung. Muka tu biru, duduk cari beg kuning. Tambah-tambah pula yang meniaga kambing tu pula. Orang baru cerai. Ya Allah. Ya mana faham, tak faham tak. Segala patah dia masuk tuan-tuan. Berjuta-juta. Menghabiskan masa kita tuan-tuan. Orang meniaga dapat duit. Kita tengok benda tu, duit pergi ke mana? Beg tangan kita tu dekat 30 buah dah. Tak pakai pun. Bang, yang ni cantik bang, cantik bang. Dia bukannya ori bang, tapi macam ori. Apa kau ni? LV bang. Ini semua tuan-tuan, masa yang terlalu banyak kita habiskan main Facebook. Main handphone terlalu banyak, lepak terlalu banyak. Tengok TV terlalu banyak. Sekarang TV orang tak tengok lah. Orang tengok menatang. Sampai ke dalam toilet pun dia tengok. Yang dia tak tengok Quran. Sampai kita bila kalau tak ada kuliah dalam surau, hari ni ustaz tak datang. Tak datang, ambil Quran baca. Setengah tempat bila ustaz tak datang, kuliah tak datang, lepak, nimbang. Sayang, tengok bola berbual. Kedai kopi berbual. Kedai tom yam berbual. Main masjid pun berbual. Betul. Ada juga orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Datang pula kawan duduk sebelah dia. Mula-mula zikir. Lala simpan tasbih. Esok jadi ke? Sadaqallahul azim. Yang kau kacau dia baca Quran buat apa? Biarlah dia baca. Dah nak ngajak nyembang juga. Setkan berapa masa, berapa waktu, berapa jam untuk Allah.
Baca surat cinta. Nama dia Quran. Allah sayang pada kita. Allah hantar surat pada kita. Allah bercakap dengan kita. Bila masa Allah bercakap dengan saya, Ustaz? Allah bagi kau Quran. Itu kata-kata Allah, kau bacalah. Last makcik baca bila Quran makcik? Tahun 2002. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, makcik tak baca lah. Kata dia, elok makcik, tunggu makcik meninggal, kita orang baca pula tu makcik. Tunggu nak meninggal baru baca Quran. Apa ke? Jadi lapang-lapang masa ni tuan-tuan, set masa untuk apa? Untuk ibadat. Set masa untuk amalan. Apa sahaja peluang yang kita dapat, ambil. Walaupun benda itu adalah simple. Apa dia Ustaz? Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Pertama sekali senyum. Bermanis muka. Dapat pahala sedekah. Saya duduk atas kerusi ni. Sampai sekarang adik-adik ni daripada sini. Sampai hujung sana. Tak berhenti-henti senyum. Cuba tetap perasan. Yang mana duduk sebelah ni mesti nampak. Semua yang ada. Ni duduk senyum nak baju merah ni. PKNS ni. Daripada tadi senyum tak habis. Dapat banyak pahala ni. Adik-adik ni dapat pahala banyak. Ada tak tuan-tuan daripada maghrib tadi sampai sekarang? Muka ketat. Kita pun susah hati tengok muka dia. Aku ni ada hutang kat dia ke apa? Aku ni nak ambil, nak tarik kereta dia ke apa? Kan 8 bulan tak bayar ke apa? Jadi masa muka pasal apa? Kak Som. Daripada maghrib sampai sekarang pukul 8, 3 minit. Masa muka. Cuma senyum. Apa tak masapnya Ustaz? Kursi tu saya duduk dulu. Saya bangkit sekejap nak ambil Quran. Bila saya dapat Quran, dia dah duduk Ustaz. Celaka betul kata dia. Berapa kursi pula dah. La ilaha illallah. Bawa kursi sendiri Kak Som daripada rumah. Tetapi kita nak dapat pahala dengan cara mudah. Senyum. Nombor 2, apa pahala mudah? Pahala mudah kita buang benda yang merosakkan orang di jalan. Batu ke, kayu ke, ubah ke tepi. Bagi tahu orang ada lubang di hadapan. Jangan duduk balik pokok tengok siapa je tu lubang. Jahat punya orang tuan-tuan ni. Silat-silat buh paku pula. Buang segala itu pun dapat pahala. Yang ketiga, berjalan ke tempat semayang. Pahala sedekah. Kita tak mampu nak sedekah. Tapi saya seronok tadi tu pengurusi bagi tahu. Dia kata Ustaz ni semua sumbangan orang. Alhamdulillah tuan-tuan ni kuat sedekah. 3 juta buat ni Allah. Dalam tempoh 9 bulan Allah. Maknanya tuan-tuan sini kuat. Kuat satu hati. Kuat sedekah. Kuat derma. Kuat nak bantu. Alhamdulillah. Setengah tempat 9 tahun tak siap. Tuan-tuan ni 9 bulan siap dah. 3 bulan beroperasi. Datang pula macam ni. Allah. Sedekah. Surau dah siap. Kapet dah tebal. Aircon sedap. Speaker pun puas hati. Nak apa ke? Satu lagi belum. Berjalan turun ke masjid. Berjalan turun ke surau. Dapat pahala sedekah. Adik-adik. Berjalan daripada rumah tu. Ke surau ni. Dapat pahala sedekah. Oh, seronok. Ustaz, saya tak jalan. Kamu naik apa pula? Saya lompat terus Ustaz. Masih lekat. Tingkat 4 tu terjun. Hospital pergi dia. Tuan-tuan bayangkan 5 waktu, 3 waktu, 2 waktu tuan-tuan berulang rumah surau. Rumah surau. Banyak pahala tuan-tuan. Dan rumah kita pula betul-betul di tengah-tengah. Berada di kelompok surau kita. Surau ni center pada rumah kita. Alangkah cantiknya tuan-tuan jalan saja. Dapat pahala banyak tu turun tangga, naik tangga tu tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Menolong, mengangkat barang orang. Adik-adik tengok makcik, pakcik bawa barang, tolong bawa. Pakcik, okay, saya tolong. Tu, nasi kambing perak tu. Kambing kan pakcik? Kambing, berapa ratus bang? 500. Keluar daripada van tu. Tolong angkat.
10 tak atas kursi, 10 dalam bonet kereta dia. Ada juga tuan. Tu nama dia cilok. Jatuh. Patut tak cukup. Angkat kambing tu, letak di situ pun pahala lah. Tolong angkat. Pihak masjid, pihak surau sediakan 500 bungkusan untuk kita. Agak-agak yang datang malam ni apa tu? Mau 800. 800 datang, 500 nasi. 300 dapat. Saat lagi semayang syak aku kena duduk belakang. Habis-habis semayang tu biar habis. Yang semayang sah depan pula sila aku duduk depan. Yang paling tenang sekali tu imam. Takkan dia orang tak simpan. Tu yang tu imam daripada maghrib tadi tenang je. Tenang je. Cuba tuan-tuan tengok imam kita tadi. Maghrib tenang je tuan-tuan. Doa pun tenang. Zikir pun tenang. Esok lagi isyak lagi tenang. Tenang tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong orang angkat dia naik kenderaan. Dapat pahala. Tu tengok abang kita tu tak sihat. Pakai tongkat. Dia nak naik start motor payah. Kita tolong start motor untuk dia, pahala. Macam-macam boleh kita dapat pahala. Hanya dengan senyum pada orang saja. Jadi adik lepas ni senyum dapat pahala. Cuma saya pesan, bila nak senyum, pastikan ada orang. Jangan ada tetangga rumah dia senyum. Orang tak jadi balik, lalu ikut lain. Kenapa abang ikut jalan jauh? Makcik duduk senyum seorang, aku takut. Gila ke apa? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu Nabi SAW sebut di dalam satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal sab'an. Bersegeralah kamu melakukan ibadat, melakukan amalan sebelum sampainya 7 benda ini. Jangan sampai 7 benda ni datang baru kamu sibuk nak buat ibadat. Maka bersegeralah kamu berbuat ibadat sebelum datangnya 7 benda ini. Hal tantaziruna illa faqran munsiyah. Adakah kamu nak tunggu buat ibadat bila kamu jadi miskin baru kamu nak buat ibadat, sedangkan miskin itu menjadikan kamu lalai? Baik. Ada orang kata, Ustaz, saya sekarang ni minta maaf lah, saya sibuk. Saya makan pagi breakfast di KL, makan tengah hari di Bangkok. Malam di Tokyo. Jadi saya tak sempat lah nak buat ibadah. Jadi Ustaz faham lah, saya bisnes kan. Atau agak-agak bila abang nak ibadatnya? Tunggu saya miskin Ustaz. Tunggu saya tak ada kerja, tunggu saya pencen, saya datang buat ibadat. Kata Nabi, bila kamu miskin, kamu jadi lalai. Munsia, kamu ni akan jadi orang yang lalai. Apa pula miskin tu lalai Ustaz? Allah Ta'ala bagi rezeki pada awak untuk awak cari pahala. Allah Ta'ala bagi rumah pada awak supaya awak tak fikir masalah rumah. Allah Ta'ala bagi pada awak anak, bagi pada awak suami, isteri, harta benda supaya awak boleh tumpu pada ibadat. Tapi kalau awak tak ada rumah, awak tak ada makanan, awak tak ada duit, awak tak ada harta, bila masa awak nak buat ibadat? Awak sibuk mencari duit. Maka bukankah miskin itu menyibukkan awak? Kalau kita ni kaya, tuan-tuan, senang. Kaya ni apa? Kaya maknanya tidak lagi berhajat. Kaya maknanya tak lagi berhajat pada sesuatu. Kaya ni tak simpan sesuatu dalam hatinya. Tu nama dia kaya. Orang kaya dia tak menjadi mengharap. Macam tuan-tuan malam ni kaya. Kaya 500 nasi. Kaya. Tak apalah sedekah pada orang yang datang. Abang tak ambil ke nasi kambing abang? Ya Allah, yang datang tu ramai. So bagilah pada dia orang.
Atau kita nak makan apa? Tom yam banyak. So, kita keluar cari tom yam. Ini nama dia kaya. Yang jadi miskin lalai. Semayang pun tak khusyuk. Ingat Aiman, kamu Aiman ambil satu. Din, abang kamu ambil dua. Adik kamu yang umur 2 tahun pun merangkak ambil juga. Ayah 2, mak kamu 2, kamu 5. Cukup lah. Kita ada 9 bungkus. Pasal apa yang dia berebut benda tu? Pasal dia miskin. Dia rasa tak cukup. Tak percaya tuan-tuan tengok korban. Daging korban tu, tentera dia turun tu. Hoi, turun. Naik van lagi tuan-tuan. Naik angsa lagi. Pakat beratur begini. Daripada bapak, mak dia, anak 8. Begini. Dah bagi dah 1 kilo. Datang balik. Begini. Macam kita tak kenal dia. Datanglah. Jatang kuasa pun dah aim dah. Tiap-tiap tahun dia lah 8 kilo dapat. Bawa pisau satu, duk potong daging korban. Kemudian simpan buah peha. Sikit simpan. Pengurusi buat kerja lain, dia ambil daging bolam plastik. Lempar ke anak dia. Balik pagar. Anak tunggu balik pagar. Anak pula keeper bola sepak. Gini tunggu. Anak dia anak. Gini kan. Salah ni tak. Pak ni. Kenapa yang dia jadi berebut macam tu? Sebab miskin. Dia miskin. Orang kaya tuan-tuan. Dia walaupun dia miskin, tapi dia tak berkehendak. Saya 1 kilo pun cukup. Isteri saya dia daging ni kurang sikit. Tok saya pula, mak saya pula gigi. Tak ada. Tak makan daging ni, saya seorang 1 kilo pun cukup. Ni nama dia kaya. Dia tak berhajat lagi. Yang miskin ni tuan-tuan, dia jadi lalai. Jadi tamak, jadi tak cukup. Duit dalam bank 1 juta. Banyak dah tu. Tapi pasal dia miskin. Tak cukup. Nak tambah. Orang yang kaya, duit dalam bank dia 1,000 ya. Tapi dia rasa cukup. Maka dengan duit yang ada tu pun, yang tu pun cukup lah Ustaz. Dia kaya. Jadi tuan-tuan jangan faham, kaya dan miskin ni harta. Orang kita faham kaya banyak harta, miskin tak ada harta. Tak. Perbezaan kaya dan miskin. Kaya maknanya tak berhajat pada sesuatu. Miskin ni macamlah baldi yang bocor. Isi air je tuan-tuan tembus. Isi air je tembus. Bila nak penuh? Dah bocor. Engkau isi takkan penuh dia. Begitulah orang miskin. Tak cukup-cukup. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi satu orang yang hebat, jadilah orang yang kaya. Bukan makna kaya harta. Kaya jiwa. Kaya hati. Turun daripada surau, kasut hilang. Pusing situ tak ada, pusing sana tak ada, cari di situ pun tak ada. Tak ada ke kasut kau, Din? Tak adalah Tuan Imam. Tak apalah, sedekah je dah. Balik berkaki ayam. Tu nama dia kaya. Yang miskin tu apa? Tak, saya datang berkasut. Apa pasal saya balik kaki ayam? Saya tak boleh terima. Habis itu apa awak nak buat? Saya nak ambil kasut orang lain. Kalau dia boleh ambil kasut saya, kenapa saya tak boleh ambil kasut orang lain? Kalau gitu kau dengan dia samalah. Dia belasah pula kasut tu Imam. Tu Imam kan slow tawaduk je tu kan. Orang turun hilang pula kasut dia. Astagfirullahalazim. Kasut anak pun dirembat. Tu Imam berkata pula, takkan anak tak boleh rembat kasut orang? Tu Imam pula rembat kasut orang pula. Apa yang penting kerja sama. Kalaulah kita jadi orang kaya, sedekah je. InsyaAllah nanti dapat yang baru. Balik ke rumah abang. Mana kasut? Kasut abang hilanglah di surau. Tak apalah. Nanti esok kita beli lain. Beli selipar sekali dengan mangga sekali. Simple. Tak ada siapa nak curi dah. Tapi surau aku tak boikot. Jemaah aku tak benci. Jangan bila hilang kasut aku boikot itu surau Ar-Rahmah. Aku semayang di rumah. Asal kasut hilang di surau itulah. 4 kali kasut aku hilang. Pasal kasut pun nak boikot surau. Lah, sayang. Baik.
Maka jangan kita menunggu sampai kita miskin baru nak buat ibadat. Miskin itu melupakan. Faqran itu melupakan. Kalau dengan kita miskin inilah tuan-tuan, kita tak sempat. Pulun sana sini, akhirnya ibadat kita tak cukup. Nombor 2 kata Nabi SAW, au ghinan mutriyah. Adakah kamu nak tunggu jadi kaya? Barulah kamu nak buat ibadat, sedangkan berapa banyak orang yang kaya jadi zalim. Tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah surau kita ni kalau tak ada tuan-tuan derma, kalau tuan-tuan tak ada sedekah, tak tahu bila nak siap. Kerana tuan-tuan ni kaya hati. Tuan-tuan nak pahala, tuan-tuan nak pahala. Bila kita nak dapat nikmat buat surau ni, Ustaz? Sekarang dapat semayang, dapat nikmat. Allah bagi pahala banyak. Bila kita nak merasai nikmatnya, Ustaz, tunggu mati. Tunggu duduk dalam kubur. Tiap hari pahala sampai. Kenapa? Pahala wakaf sampai. Orang semayang dalam surau, kita duduk dalam kubur, pahala sampai. Orang kuliah, duduk mengaji daripada maghrib sampai ke isyak. Kita yang dah mati dalam kubur, ya Allah, dapat pahala. Saat lagi budak-budak pergi mengaji dekat belakang tu, 100 orang duduk kelas Quran di belakang. Tiap-tiap malam dia orang baca Quran, kita dapat pahala. Inilah nama dia kaya. Kaya pahala. Kita sekarang ni nak cari pahala ni lah tuan-tuan. Kaya harta tinggal. Gigi palsu pun tinggal. Apa tanda-tanda kita nak mati? Bila kita sakit, isteri buka gigi. Itu tanda nak mati. Kita ni sakit, duduk atas katil. Datang isteri, bang, saya nak buka gigi abang. Sudah. Abang-abang, kalau isteri datang nak buka gigi palsu kita tu, ketahuilah, tak lama tu. Tak lama. Allah tu pun lupa. Tuan-tuan, kita ni mudah-mudahan kaya pahala kita. Banyak kita dapat. Jangan jadi kaya yang zalim. Ustaz, banyak-banyak ustaz duduk berjalan dalam dunia ni. Ustaz jumpa ada orang kaya? Jumpa. Kaya mana ustaz? Mana ada manusia kaya? Manusia ni miskin ustaz. Tapi kaya jugalah, kaya harta. Nak banding kita. Ada satu perempuan, cincin dia satu bentuk, tapi besarnya 4 jari. Cincin dia satu, tapi besar dia 4 jari ni penuh. Tu dia. Saya ni orang Perak. Orang Perak kalau tengok macam itu punya besar, berapa? Besar gila. Saya tanya kat dia, ini cincin nekal ke? Mana nekal? Betul. Berapa juta. Cincin dia saja juta. Ada satu orang, dia minta tolong saya. Dia kata, Ustaz, boleh kita berkolaborasi? Kolaborasi untuk apa, tuan? Saya ada terlibat dengan bisnes. Okey. Dan saya rugi 120 juta. Okey. Jadi saya nak minta Ustaz join dengan saya supaya saya dapat balik 120 juta tu. Astagfirullah. Dia rugi 120 juta. Dia ajak saya join dengan dia supaya dapat tarik balik 120 juta. Abang-abang kalau jadi dia lah, agak-agak apa tuan-tuan nak buat 120 juta? Nak meniaga lagi ke? Nak kerja lagi ke? Dalam bank dah 120 juta. Ustaz, kalau saya ada 120 juta, saya tak buat apa. Ustaz duduk di rumah, makan tidur je. Itu sekarang pasal tuan-tuan tak dapat. Cuba sekarang ada beratus juta. Apa tuan-tuan nak? Nak cari bilion. Manusia mana pernah kenyang, tuan-tuan? Lapar tak habis-habis. Maka bila dia nak jadi kenyang, dia nak tambah apa dia buat? Dia banyak melakukan kezaliman. Yang ni yang takut. Jangan cakap bila kita kaya ni, kita, Ustaz, kalau saya kaya, saya nak buat ni. Tu kalau betul-betul ada iman. Kalau tak ada iman, tanah orang kau ambil, rumah orang kau rampas, isteri orang selat-selat kau bedal. Sebab kau kata kau ada wang. Jangan, sabar.
Okey, Ustaz jumpa ada orang kaya yang gila-gila, Ustaz? Ada. Ada. Dia jemput saya pergi ke pejabat dia. Ceramah untuk staf dia. Saya mana tahu. Saya kan kenal orang. Orang jemput saya pergi. Ustaz. Ya tuan. Sekolah Ustaz tu ada tempat landing helikopter. Tak ada tuan. Tapi Padang ada. Kenapa tuan? Saya cadang nak pergi sekolah Ustaz. Nak melawat sekolah Ustaz. Boleh ke? Boleh Ustaz tuan. Tu saya tanya tu. Ada tak landing punya helikopter? Tuan datang nak naik helikopter ke? Semua tengok saya tu. Rupanya dia tokeh helikopter. Mana saya kenal? Yang staf-staf dia bila tanya, tuan nak datang naik helikopter ke? Semua tengok saya. Bodoh tu Ustaz. Tak kenal orang. Dia bukan setakat ada helikopter, jet pun dia ada, kapal terbang pun dia ada. Punya kayanya. Tuan-tuan tersuruh duduk belagak lah. Ada Myvi sebuah. Belagak ke main king. Ya hamba Allah ni ada jet. Hamba Allah ni ada heli. Tak ada sombong. Ada orang kaya jenis. Kita baru ada drone je. Tu membeli kat DIY. Topan-topan hilang. Jenuh cari apa harga RM25. Belagak bukan main sekali hamba Allah ni tuan-tuan. Kaya raya bilion duit. Tapi tak sombong. Ada ustaz yang ustaz tengok orang kaya yang tak sombong. Ada. Raja. Raja tuan-tuan. Dia panggil saya pergi rumah ni istana. Mai jemput saya makan. Nak pakai apa aku ni? Kita macam ni. Kita mana reti protokol apa. Dah panggil ke istana negeri. Saya ni bodoh tak reti. Pergi letak pula handphone atas meja makan. Duk nyembang dia. Mana? Kena. Masa tu pula orang telefon. Dia tengok muka saya tuan ni. Ustaz ni lulus sekolah mana agama. Tapi dia tak marah. Dia tak marah. Dia tak ada, dia senyum dengan pemaisuri. Dia relax. Saya pun perasan. Aku punya handphone seorang atas meja ni. Lalah buka punggung tuan ni. Oi, tak sombong tuan-tuan. Baik darah tu pula. Ada ustaz orang kaya yang ustaz jumpa. Tak sombong ustaz. Ada tuan-tuan. Kenapa yang hari ni kita asyik sebut saja orang kaya jahat? Pasal pengaruh. Pengaruh televisyen. Pengaruh drama. Pengaruh drama yang menjadikan mak tiri jahat. Bapak kamu nak kahwin lain. Ingat tau. Kamu esok dapat mak tiri. Dia cubit. Tahu lah. Nanti bapak kamu menikah lain. Tahulah kamu dapat mak tiri. Tampaknya kamu takut. Sebab apa? Sebab dia tengok cerita. Dulu-dulu punya ratapan si anak tiri. Normadiah pelakon. Normadiah tu goncang kepala anak tiri dia. Maka hari ni bila sebut mak tiri jahat. Pasal apa? Pasal drama yang duk sebut bapak tiri rogol anak. Bila mak dia nak menikah lain, Tok Wan datang, opah datang. Kamu jangan bagi mak kamu nikah lain. Nanti kalau dapat bapak tiri, dirogolnya kamu. Mana Tok tahu? Mak Tok tengok TV. Pukul 7. Suamimu, suamiku, bapakmu semua yang ada tajuk tu. Suamiku udang, isteriku sotong semua ni. Yang bukan tajuk dia. Padahal berapa banyak mak tiri baik. Berapa banyak bapak tiri yang baik. Kita hari ni yang jadi jahat mak mertua pasal apa? Filem. Filem jadikan mak mertua tu jahat. Memanglah mak mertua. Macam mana pun mak mertua juga. Tu tengok Kasim Selamat tu kenal lagu mana? Kasim Selamat tu tahun 62. Sampai sekarang tu teringat. Nangis konon. Buat apa menangis di sini? Pergilah menangis di kelab malam sana. Astagfirullahaladzim. Perangai kita. Padahal berapa banyak mak mertua yang baik. Kita hari ini terpengaruh orang kaya jahat. Bila? Labu-labi. Orang kaya kedekut. Belum sampai-sampainya lagi labi. Belum. Bila datang cikgu murni, sedekah. Bila datang cikgu laki-laki, RM1 dia bagi. Tuan Haji, mana boleh bagi duit banyak-banyak pada budak-budak? Pada anak yatim lah. Wajib kita tolong. Nampak tu? Sebab yang main minta tu cikgu murni. Pengaruh filem drama manusia ni sampai sekarang.
Daripada cerita Hindustan, orang kaya mesti jahat. Sampai cerita Melayu, jam 7 petang, Megah Holding, mak mertua mesti jahat, opah mesti jahat. Tan Sri lagi jahat. Akhirnya melekat dalam kepala otak kita. Lagi yang jahat apa dia? Nikah dua. Asal nikah dua mesti tak aman. Sebab tu orang hari ni anti nikah dua. Sebut saja poligami, dosa lah. Penyondol. Kenapa tak buat filem nikah dua tu bagus? Baru ni ada satu orang mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni nak sewa dewan sekolah Ustaz. Untuk apa? Majlis perkahwinan. Oh, saya kata, muda lagi ni takkan anak nak kahwin. Muda ni umur 20, 30. Bukan anak saya Ustaz, anak saya baru 7 tahun. Habis tu siapa nak kahwin? Saya lah. Kan dah kahwin, ini kali kedua. Lah. Tercengang saya. Jadi saya nak kahwin ni, abang kahwin di Songkla ke di mana? Tak ada di mahkamah. Saya gentleman Ustaz. Pergi jumpa pendaftar, ikrar, jumpa hakim ikrar, isteri saya datang, bakal isteri pun datang, begini duduk depan hakim. Jadi nak kahwin nanti macam mana? Kahwin nanti saya akan makan dengan isteri baru saya, isteri lama saya dengan 6 anak saya. Ya betul. Isteri saya suruh saya kahwin lain. Astaghfirullahalazim. Apalah petua orang tua ni saya tengok. Hebat. Agak-agak cerita ni masuk dalam drama dia. Tobat lahum tak ada. Tobat lahum tak ada. Yang ada ialah penyondol. Penyondol tu babi. Takkan isteri nombor 2 kau panggil babi. Ya pasal? Nah, dia buat benda halal kot. Kita duk kata kita Islamik. Apa? Orang perempuan ni, ya Allah. Haram adalah haram. Halal adalah halal. Bagus. Tu bagusnya orang perempuan kita. Tu sebab tengok tu. Semua tutup aurat pakai telekung. Tak ada siapa main semayang pakai skirt. Mana upah? Semayang. Takkan pakai skirt. Apa salahnya? Kata dia. Salah apa? Semayang wajib tutup aurat. Semua tutup. Yang haram adalah haram. No. Di luar pula nasi kambing. Makanlah. Hari ni kita masak nasi biryani kambing. Halal. Halal. Tapi ada satu benda halal yang orang perempuan tolak. Agak-agak akak apa benda halal yang akak tak setuju? Yang benda faham, tak faham sudah. Maknanya kita tak setuju lagi tu. Ni yang aku malas dengar ceramah ni, celaka betul Ustaz. Celaka tu pun berdosa tak? Mengumpat maki orang. Dosa. Kenapa? Sebab kita hari ini disebut menikah dua tak bahagia. Menikah dua tak bahagia. Nikah dua penyondol. Betina ni penyondol. Jantan ni gatal. Itulah yang dimomokkan pada kita sejak daripada dulu sampai kiamat. Kalaulah nikah dua tu tak elok, Nabi mesti haramkan. Allah mesti haramkan. Tapi dia menyelesaikan banyak masalah. Macam mana cerai. Cerai juga menyelesaikan banyak masalah. Sebab tu Allah benarkan cerai. 2 hari lepas datang satu perempuan. Dia kata, Ustaz, suami saya ni tak tahulah Ustaz. Dia halau saya daripada rumah. Nah, pasal apa dia halau? Saya tanya abang. Saya tengok abang ni ada pergi pusat ni apa abang? Dia kata, aku laki-laki, aku suami. Kok suka akulah aku nak buat apa-apa. Yalah abang pergi pusat ni, pusat urut sana, masas sini, urut sini, nampak ni apa ni. Abang buat apa? Diam kau. Oh, banyak. Berbulan-bulan duk soal suami ni halau dia. Jadi saya tanya dekat dia. Akak sayang lagi tak suami? Sayang Ustaz, tapi kalau dah naik tangan, naik kaki, naik apa semua ni, tak tahulah Ustaz, dia pun dah halau saya lah. Jadi kak nak bercerai dengan dia. Mak saya cakap macam itu, bapak saya kata pilah minta cerai. Pilah cerai kak. Cuma saya pesan, cerai ni
diselesaikan masalah. Tapi kalau ada harapan untuk akak rujuk balik, bila rujuk balik. Bukan maknanya kata bercerai ni bercerai selama-lamanya habis. Ada pula yang cakap, sabarlah Som. Ingat anak-anak Som, kalau kamu bercerai, sian ke anak-anak kamu Som. Siapa dia hilang kasih sayang. Habis tu yang saya kena pukul ni macam mana pula? Cuba mak ngah kena pukul. Sebab tu aku tak menikah, aku takut kena pukul. Engkau pun tak nikah, dah sibuk nak bagi nasihat pada orang menikah. Biarkanlah dia bercerai, biarlah anak-anak kita ni tak ada bapa pun tak apa. Sabtu Ahad je jumpa daripada kita ni, tiap-tiap hari jumpa penumbuk. Dah lah dia tu tak kerja, malas kerja, duk langgan masa-masa kerja, ada apa? Nanti saya dapat penyakit Ustaz. Tapi lah minta cerai. Apa susahnya hidup kita senang. Yang menyusahkan kita. Tak tahulah Ustaz. Macam kau nak nangis ke nak cakap? Cakap je menangis-nangis je. Dah apa masa saya berjalan ni? Kadang-kadang 6 hari dia tak balik Ustaz. Dia kerja apa? Repot lori Ustaz. Oh biasalah. 6 hari tu kira okey lah. Lama pun repot lori. Tapi saya rasa beban Ustaz. Anak sekolah saya hantar balik, saya ambil semua makan minum semua, saya baru ni bumbung bocor. Saya tukar Ustaz. Suami tak tukar, dia tak balik Ustaz. Dia cari rezeki Kak. Kalau dia balik, duduk di rumah rezeki tak sampai. Tapi itulah. Akak tahu tak sebelum kahwin akak dia tu driver lori? Tahu? Ni akak kahwin dengan dia buat apa? Dah tahu driver lori tak ada di rumah. Akak patut kahwin dengan orang stroke. Barulah ada di rumah 24 jam. Ada suami kamu Som, ada di rumah Mak Ngah, kan ke mana pun dia stroke, maka bahagia. Susah hati betul. Jadi tuan-tuan, saya jumpa satu makcik. Dia kata, Ustaz, suami saya kahwin lain. 25 tahun dia kahwin. Dia rahsia pada saya. Dia kahwin tapi dia tak bagi tahu 25 tahun Ustaz. Ustaz bayangkan saya ditipu 25 tahun. Bila saya tengah bayang. Macam mana boleh bocor tak? Handphone dia mandi. Handphone dia bunyi. Kak tengoklah. Dia tulis itu LAP. Lak LAP. Jadi bila dia keluar balik air, Kak tanyalah ni lak telefon. Siapa lak tu abang? Lembaga Air Perak. Oh. Takkan 6.5 lembaga air telefon nak buat apa? Peringatan untuk bayar bil ke? Abang cubalah call balik. Apa sebab dia? Tak bayarlah. Abang call lah abang. Mana nak tahu kau dia nak potong ke apa ke bil? Tak bayar. Abang call juga abang. Saya tak percaya lembaga air abang pukul 6.30 petang. Telefon perempuan angkat. Abang datang tak rumah malam ni? Siapa ni abang? Teng. Sudah. Bocor rahsia tuan-tuan. Oh, isteri abang. Bila? 25 tahun. Sampai hati abang tipu saya. Tiap-tiap malam abang ada kat rumah. Maknanya abang ni apa punya lelaki ni? Abang pergi rumah bini abang tu. Jangan tengok muka saya. Saya tengok muka awak. Saya halau dia Ustaz malam tu. So pergi rumah bini nombor 2 dia. Dia pergi ke? Melompat Ustaz. Dia pergi Ustaz. Ada. Jadi malam tu Kak tak boleh tidur tau. Dia teringat dia tipu kita kan. Kak ambil air semayang, Kak baca Quran, buat tahajud, Kak rasa tenang sangat. Selama ni Kak jaga dia. Kak tak jaga Allah Ustaz. Selama ni Kak tumpu dekat dia. Kak tak tumpu pun pada Allah. Tapi malam tu dia tak ada, Kak tumpu pada Allah. Ya Allah tenangnya Ustaz. Besoknya dia tak balik, Kak semayang, Kak puasa sunat Ustaz. Selama ni Kak tak pernah puasa sunat sebab nak masak kat dia. Dia tak balik tu, Kak tumpu dekat Allah. Kak rasa bahagia Ustaz, tenang sangat. Tu, bila dia balik, besok lusa tu dia balik, Kak layan dia. Kemudian tunggin pula dia pergi rumah isteri muda dia. Kak layan, Allah ya Allah Ustaz, bahagia sangat Ustaz. Tu je datang jumpa saya buat apa? Saya nak bagi tahu Ustaz dalam ceramah, sebut pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang dan bahagia, bagi suami kahwin lain tenang sangat. Jadi saya ni menyampaikan hajat dia lah.
amanah kat Som. Jadi kalau saya tak sampai tu rasa macam dosa. Tak lepas telan nasi ni. Jadi bila saya cakap tu, tiap telan habis. Nah. Tuan-tuan yang saya muliakan, subhanallah. Jadi jangan kita duduk terpengaruh dengan cerita-cerita yang mempengaruhi jiwa kita. Kerana tuan-tuan ni kaya lah, tuan-tuan rajin sedekah, siap surau kita. Jangan dengan duduk terpengaruh dengan filem drama orang kaya yang kedekut, orang kaya yang zalim, orang kaya yang buat ni. Dan betul lah tuan-tuan di sini kaya, alhamdulillah. Ada 4 benda ni yang menjadikan tempat kita ni aman. Ada 4 perkara ini menjadikan tempat kita ni insya-Allah Allah berkat. Apa dia? Yang pertama, orang kaya yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Selagi mana ada orang macam ini, selagi itulah tempat kita elok. Allah Ta'ala zahirkan dalam hati kita melalui harta kita, tuan-tuan ni suka infak. Bayangkan kalau tuan-tuan tak bagi sumbangan. Surau kita macam mana? Hari ni surau kita dah naik lagi satu. Dijadikan surau Jumaat. Nikmat tu tuan-tuan bagi bapak-bapak. Kalau hari Jumaat nak keluar, nak cari masjid tempat lain sekarang, surau kita boleh buat Jumaat. Nikmat, alhamdulillah. Jom imarahkan. Dapat surau Jumaat ni bukan senang tuan-tuan. Saya dapat banyak cerita tentang nak dapat permohonan tu. Bila surau ni masuk buat permohonan, minta sembahyang Jumaat. Yang bantahnya masjid. Masjid dekat tu bantah. Dia kata, kami bantah. Kenapa bantah? Bila surau Jumaat buat Jumaat, kutipan Jumaat kami kurang. La ilaha illallah. Patut dia bantah. Patut kita ni banyakkan lagi supaya orang senang Jumaat. Alhamdulillah, tahniah pada majlis agama. Terima kasih pada pejabat mufti yang benarkan kita buat surau Jumaat. Besar ni. Sebab tu saya kata tuan-tuan, yang tuan-tuan bagi sumbangan yang tuan-tuan wakaf ni memberikan manfaat untuk kita sekarang. Nanti di hari kiamat dapat pahala. 2. Apa yang menjadikan kita ni aman? Sentiasa diberkati adanya ulama-ulama, adanya tuan-tuan guru yang ikhlas menyampaikan ilmunya. Maksudnya apa? Dia bercakap, dia buat. Dia tegur, dia tegur. Haram, dia kata haram. Halal, dia kata halal. Dia tak duduk diam. Dia bercakap juga. Selagi mana ada ulama yang macam ini, insya-Allah tempat kita ni Allah Ta'ala barakah. Tapi kalau ada orang kaya yang zalim, orang kaya yang kedekut, ulama pula menyembunyikan ilmu, sudah parah. Tapi kita syukur. Di negeri sembilan kita, di Malaysia kita ni tuan-tuan, ulama-ulama ada yang berani bercakap. Tak ada kata nak dihalang. Kau tegur je lah. Cuma tergantung kepada ustaz tu. Nak tegur ataupun tidak. Tegur je lah. Macam tuan-tuan ni, saya tegur. Ustaz nak tegur apa lagi ustaz? Surau kami dah cantik. Memang cantik. Tapi televisyen tak tutup waktu semayang. Tu. Bila semayang, video TV tu duduk keluar. Tak khusyuk. Allahu Akbar. Oh, Samsung debat. Sudah tuan-tuan. Ni parah ni. Jadi lepas ni waktu semayang, tutup sekejap. Ustaz, siapa suruh dia tengok TV? Semayang, kita kena tengok bawah. Memang tengok bawah. Tapi upah ramai hak darah tinggi. Tengok bawah. Oh, pening. Dia tak boleh. Upah ramai yang nak angkat takbir. Allah. Oh. Dia boleh berhenti angkat takbir. Dia tengok pula. Oh, dia pun masih kira-kira. Allahu Akbar. Dia sekolah mana pun masih kira-kira. Dia ganggu balik. Dek. Sebab tu kita bila sembahyang, jangan ada tulisan kat belakang. Orang belakang kita sembahyang, dia tengok. Ini Messi dia. Aku tak minat Messi. Aku Ronaldo. Sebab tu kita main sembahyang, belakang kita ni biar tak ada tulis. Tulisan itu menjadikan orang tak khusyuk. Tambah ditulis pula. Sekolah dia dulu, reunion 1990. Tulis pula nama situ, Zulkapan.
Okey. Aisyah ni, Minah, janda, semua tulis itu. Dia baca satu tulis itu. Oh, usuk Sontorion. Oh. Tuan-tuan, hak betul saya kata betul. Masjid cantik, surau cantik, bersih, tandah clear. Tapi kalau ada benda yang perlu ditegur, kita tegur. Inilah baik. Bukan tu bila nak bodek pengurusi, bagus. Minggu depan panggil lagi ceramah. Tak, saya bukan jenis tu. Kalau ada benda yang kena tegur, tegur. Adakah teguran saya salah? Tak. Salah teguran ustaz. Siapa suruh ustaz tengok di atas? Saya tak tengok. Saya dah bagi salam, baru saya tengok. Samsul debat 30 Oktober. Saya tengok. Tapi kita menjaga maslahah. Sebab tu tutup sekejap. Nanti habis, buka balik. Pasal apa? Menjaga mata. Nombor 3. Yang menjadikan tempat kita ni barakah apa dia? Bila adanya orang-orang jahil yang menghormati orang-orang alim. Maka selagi mana ada benda-benda itu, tempat kita barakah. Yang kita takut ialah orang jahil mempertikaikan orang baik. Ni kita semayang ni baik, kita kuliah ni baik, kita buat ceramah ni baik. Tiba-tiba orang tak suka. Oi, risih je, memekak aja. Oh, sudah. Saya pernah pergi ceramah satu masjid, elok nak ceramah, speaker tak bunyi. Masuk dalam bilik PA sistem, kubek sana, kubek sini. Setiap usaha benda hari semua tak tahu. Tak nak bunyi. Saya kata tak payahlah ceramah. Saya pun tak larat nak menjerit kuat-kuat. Masjid besar orang ramai. Besok dia orang telefon saya, Ustaz. Wire kita di atas speaker semua kena potong. Yang ini pun kena potong. Sebab tu malam-malam tak ada Ustaz. Siapa yang potong? Waktu maghrib ada. Waktu semayang ada. Waktu nak ceramah tak ada. Itu kita tengok-tengok CCTV Ustaz. Dipotongnya kat semua. Punya tak suka. Kita kalau jahil, tak apa lagi. Masalahnya, kita ni dah lah tak reti. Pi tak suka pula pada orang yang mengajar. Tak suka pada orang yang mengimarahkan. Alhamdulillah kita di Malaysia, Alhamdulillah. Kalau tak datang pengurusi surau, tak datang orang kuat masjid, tak datang untuk imam, tak makan kita. Bagus. Abang, bila boleh makan? Kejap. Tok Imam boleh baca doa. Kejap. Tok Imam datang, baru baca doa. Bila baru baca doa, baru makan. Pengurusi sampai, tunggu kejap. Tok Haji belum sampai. Alhamdulillah, kita masih hormat. Tu pentingnya masyarakat kita sekarang. Tambah ustaz kita ni, pakai jubah. Orang kita pakai jubah, kalau tak datang, tak makan kita. Selagi tak datang dia, tak baca doa, tak makan. Alhamdulillah. Ni peranan jubah di Malaysia. Kalau jubah tempat lain, belasah ya tu. Saya pergi ceramah di satu negara Arab. Saya sampai di hotel tu. Hotel saya nak duduk tu. Saya duduk kat lobi. Sementara nak ambil kad bilik tu. Duduk kat lobi. Saya tengok dekat tepi tu, kasino. Dalam hotel. Kasino. Saya pun pergi jumpa dengan gawai hotel tu. Senimbang dia. Boleh masuk ke? Saya orang Islam boleh masuk? Dia tak boleh masuk. Saya pun jenguk kepala nak tengok kasino. Bukan nak judi pun nak tengok. Rupanya yang duk main tu untuk pakai jubah. Pasal jubah tu pakaian dia orang. Saya katalah hati saya, di Malaysia, jubah tu imam. Di sini main judi je. Wah, tu. Nah, dahsyat dia orang. Negara-negara, saya tak sebutlah negara mana. Tapi kita ni bersyukur, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada orang pakai jubah, tikam nombor ekor. Tak ada. Hormatnya jubah kita. Hormatnya pakaian kita. Tuan-tuan pernah tengok orang pakai baju Melayu bersamping, songkok, beratur elok. Mana Din? Beli nombor kejap. Jarang tuan. Alhamdulillah. Yang keempat, orang miskin yang tidak menjual agama walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia tak ambil duit haram. Walaupun dia susah, dia tak menipu. Walaupun dia tak ada duit, dia tak mencuri. Selagi mana ada orang yang macam ini,
aman tempat itu, berkat tempat itu. Orang kaya yang dermawan, ulama yang bercakap benar, orang jahil yang menghormati orang yang alim, dan yang keempatnya orang miskin yang tidak menjual agamanya dengan sebab kemiskinan. Ada 4 benda ni tuan-tuan, aman tempat kita. Jadi tuan-tuan, jom kita rapatkan ukhuwah. Ni, saya bukan orang di sini, saya orang Ipoh. Ipoh Mali taklah sombong. Ustaz dengar tak yang bunyi meletup? Pum! Dengar. Saya tengah mengajar. Bunyi apa Ustaz? Mana saya tahu. Ada yang kata batu kuari lah. Ada yang kata bunyi meletup sampai tobang supersonik lah. Ada yang kata hujan lah. Tak tahu, saya tak tahu. Dia berlaku setiap 6 tahun. Dulu dah berlaku dah. Bulan Oktober. Tu nama dia apa? Tragedi Oktober nama dia. Asal Oktober je bunyi meletup. Tapi sekarang tak tahu apa dia. Saya pun tak tahu. Memang bunyi kuat. Bung, bergegar cermin kita. Tapi tak tahu. Kuari kata kami tak letup. Askar kata kami tak buat ujian. Polis kata kami tak buat apa. Tak ada. Ini kekal misteri. Okey. Nama dia apa? Misteri Mimpi Syakilah. Yang tadi strategi Oktober. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya orang Ipoh. Takkan saya nak sembahyang Zuhur di masjid tuan-tuan. Habis Zuhur balik Ipoh, Asar datang balik. Oh, ini parah tuan-tuan. Tuan-tuan lah yang nak mengimarahkan surau ni. Sebab tuan-tuan orang sini. Saya tak tahu bila nak datang pula. Nombor 1, kena rapat ukhuwah. Dan saya syukur jawatan kuasa orang muda yang datang ni pun jemaah majoriti muda. Bila sebut muda, tuan-tuan semangat yang kuat. Tuan-tuan mempunyai anak-anak kecil yang bersemangat. Tuan-tuan ada idea yang bernas. Jom cari jalan macam mana nak hidupkan surau kita. Bulan Ramadan tahun ini insya-Allah tuan-tuan tirulah sekolah saya. Sekolah saya dah 18 tahun. 18 tahun kami membuat qiyamul setiap malam sepanjang Ramadan. Start malam pertama qiyamul sampailah malam akhir. Dah 18 tahun. Agak-agak tiap-tiap malam qiyam jumpa tak Lailatul Qadar? 2. Kami membuat sahur setiap pagi. Dulu saya buat sahur 18 orang, naik 80, sekarang 400 orang. Selepas qiyam, sahur percuma. Yang tak semayang pun boleh datang. Yang datang semayang dalam 200, 300. Yang datang makan 100, 400. Saya tak kata apa. Yang mana tak semayang balik. Balik. Oh, semayang tak datang. Sahur datang tak. Lagi mari ramai tuan-tuan. Ni anak-anak muda datang. Sahur percuma. Puasa, buka puasa pun percuma semua. Yang saya tak sediakan, makan tengah hari percuma. Yang tu saya tak sedia. Saya minta maaf. Yang ketiga, apa saya buat? 18 tahun saya buat. Setiap kali lepas sembahyang hari raya, kami akan buat jamuan. Pasang segala kemah, panggil orang masak, panggil orang makan, panggil. Satu kampung datang makan. Habis makan di surau, bersalam-salaman apa semua, baru balik rumah masing-masing. Ustaz, mana dapat duit? Mula-mula pakai duit saya. Tahun pertama, tahun kedua pakai duit saya. Pakai duit sekolah, pakai duit saya. Sekarang tak layak. Ustaz, sahur 10 malam, 10 pagi saya ambil. Ustaz, saya ambil 2 pagi. Ustaz, saya ambil 3 pagi. Lala habis 30 pagi. Ustaz, saya sediakan kemah percuma untuk buat majlis sambutan hari raya lepas solat. Percuma. Daripada semayang dalam surau, lalah kena semayang tengah padang. Sebab surau tak muat. InsyaAllah tuan-tuan, surau tuan-tuan pun macam ini. Di sekolah saya buat korban 35 ekor lembu. 35 ekor tuan-tuan. Siapa pun dapat. Kami tak ada pilih. Yang tu jangan bagi. Rumah tu, blok 1, 4 biji jangan bagi. Ni memang tak nak datang surau ni. Ni boykot. Blok 2, jangan bagi. Pasal apa? Pasal tengah ceramah dia balik. Jangan bagi.
Tuan-tuan, jangan. Jangan. Tak baik, tak datang pun tak apa. Bagi. Dengan sekilo tu, kita tarik dia jemaah surau. Jangan ada boykot, jangan ada pulau memulau. Jangan. Ada jawatan kuasa biro yang kita tugaskan hantar daging pada rumah orang tak datang. Nama dia apa? Din Tabligh. Dia orang tabligh. Dia rajin berjalan sana sini. Din, kau tak payah berjalan 3 hari, kau tak payah keluar 4 hari, kau tak payah keluar 40 hari. Kau keluar dalam taman kita je. Nah, kau hantar daging. Orang tabligh tuan-tuan, dia punya communicate dia bagus. Bagus. Kita tak boleh lawan dia. Bagus dia. Pergi jumpa orang yang tak datang surau. Bawa sekilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Ini daging korban dari surau, insyaAllah. Datang insyaAllah. Tak datang surau pun dapat daging ke? Surau kami tak ada boykot-boykot. Siapa datang, tak datang kami bagi. Terimalah tuan. Agak-agak tuan-tuan, dia tak pernah dapat daging. Tak pernah datang surau. Tiba-tiba dapat. Bawa daging tu ke isteri dia. Apa tu bang? Daging korban. Orang surau hantar. Ya Allah abang. Saya dah cakap banyak kali kat abang. Pergilah surau semayang abang. Abang tak nak. Ya Allah, dia orang tak lupa kita hantar daging korban bang. Abang tak malu abang. Pergilah abang. Oi. Agak-agak datang dah abang tu maghrib tu. Datang tuan-tuan. Oh, main besar dia sound. Dia cari balik Din Tabligh tu. Din, ada lagi daging Din. Astaghfirullahalazim. InsyaAllah. Jangan boykot. Bang, di sekolah saya, siapa yang meninggal, urus jenazah percuma. Kubur, mandi, kapan, percuma. Ada duit ke, tak ada duit ke, percuma. Sebatang kara ke, 2 batang kara ke, percuma. Ustaz, kami nak bagi juga sebab Ustaz uruskan mayat mak kami, bapak kami ni, kami nak bagi juga berapa ribu Ustaz. Kubur, van mayat, mandi mayat. Tak nak. Kalau nak, masuk tabung. Tu tabung surau. Tuan-tuan, siapa nak pakai van jenazah di sekolah saya, pakai. Percuma. Tak ada dikira pula. 100 km yang pertama banyak ini. Ya? Tak ada tuan-tuan. Sejak saya bagi driver. Lama-lama tuan-tuan, surau kita jadi tempat imarah. Lama-lama kita rapat ukhuwah. Bengkerak lah Ustaz. Semua percuma. Tak bengkerak. Orang yang pakai van tu pun tak bodoh. Mayat tu pun tak bodoh. Sebelum dia mati, dia cakap dah, nanti mayat suruh Ustaz Kazim uruskan mayat bapak. Kau bagilah duit kat sekolah dia. Takkan miskin tuan-tuan, jangan takut. Tetapi tuan-tuan akan jadi kaya. Kaya kasih sayang, kaya perpaduan, kaya tolong-menolong, kaya segala-galanya. Bukan kaya wang. Tuan-tuan mempunyai perasaan kaya kasih sayang. Tak ada dendam, tak ada benci, tak ada apa. Sebab tu, bila sekolah saya duduk tengah-tengah kampung ni dah tak muat dah. Saya buka pula satu lagi sekolah di Sungai Perak. 11 ekar saya buka tu. Siapa yang miskin, yang susah, yang papa kedana, mai duduk sini. Macam mana nak masuk sekolah Ustaz? Daftar. Tengah duk buat ni, insya-Allah bulan 12 siap. Saya betul-betul buat tepi sungai, ada dusun. Jadi tuan-tuan, akak-akak nak datang nanti boleh lah nak duduk sekolah saya. Kita rasa ukhuwah tu macam mana. Dan di sekolah saya ni, dia sistem pondok. Pondok boleh muat suami isteri ya. Satu bilik, satu ruang tamu. Tepi sungai pula. InsyaAllah saya akan buat pelantar untuk basuh kain ramai-ramai. Saya tak gunakan mesin basuh. Dan sungai itu pun saya dibagi tahu banyak buaya. Ya. Itu pun satu cara lah macam mana nak mempercepatkan pondok tu kosong. Tinggal kain je, buaya datang ambil.
Jom kita jadikan surau kita tempat berkasih sayang. Anak muda yang hebat, bapa dia yang hebat, mak dia yang hebat, jawatan kuasa surau yang kreatif, insya-Allah menghasilkan sesuatu yang hebat. Tadi saya sebut 7, saya baru belajar, saya baru baca 2. Lagi 5 tak habis hadis tu. Saya dah ceramah di Malaysia ni 34 tahun. Inilah kali pertama saya sampai. Jadi nak jemput balik 34 tahun dari sekarang. Kita baca lagi 5 habis hadis ni. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi 34 tahun dari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.